Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa usun ibadatik. Inna haza la rizquna malahu min nafad. Okey. Assalamualaikum. Okay. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu biar yang belum kenal. Nama saya Mafaiz bin Sulaiman, berumur 30 tahun dan berasal daripada Felda Bukit Wahad. Saya merupakan suami kepada CBM Kamaria. Saya merupakan seorang graduan Politeknik Johor Bahru dalam bidang kejurutan elektronik. Pengalaman bekerja saya selama 8 tahun di sebuah kilang di Kota Tinggi sebagai seorang juruteknik production mesin, SMT engineering. Saya buat company itu buat telefon cordless untuk pasaran antarabangsa, subkon Panasonic. Saya bekerja shift selama 8 tahun lah. Kadang-kadang 2 minggu baru tukar shift, pagi ke malam, malam ke pagi. Ada sekali tu sampai sebulan kita orang baru tukar shift. So badan memang tak fit, memang penat lah tukar shift kan. Badan jadi tak selesa. Dan pada Januari, CPM Kamariah telah approach saya untuk suplemen Forever ni. Dan saya telah join Forever pada Januari 2017. Tapi sebagai user je. Saya tak terus bayar untuk VIP. Sebab saya nak guna dulu, nak try macam mana rasanya pakai suplemen ni. Alhamdulillah, masalah kebas-kebas tangan dan kaki bila bangun pagi kan. Kan kadang bangun pagi nak berjalan tu macam kaki tercocok-cocok macam cucuk jarum tu. Alhamdulillah dah hilang. So memang baguslah produk ni. Okey. Saya tak pernah terlibat dalam mana-mana bisnes MLM sebelum ni. Tapi saya pernah menghadirilah satu event bersama AJ dulu. Kalau pernah dengar Affiliate Junction yang pakai MyCard tu untuk berbelanja. Kita dapat duit lah, tapi saya tak join pun. Saya cuma dengar dia punya talk je lah. Saya memang tak pernah berbisnes. Saya fokus kerja je. Kadang Ahad pun saya kerja, Sabtu Ahad saya kerja. Memang kat rumah ni masa untuk tidur je lah, datang kerja je. Okay, so pada tahun 2020 pasal pandemik tu, kita tak dapat nak bekerja tau. Company terpaksa, semua kan tak dapat beroperasi kan, sebab ada dia punya sektor-sektor yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Selama 2 minggu tu memang tak bekerja, duduk rumah. Lepas tu saya tolonglah isterinya bantu sikit-sikit lah. Saya tolonglah COD, kita belajar sikit dengan dia. So walaupun 2 minggu tak bekerja, tapi dapat juga tolong tambah income isteri. Dan pada September 2020 saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Sebab time PKP, gaji pun tak berapa ada. Dan saya lihat bonus dekat Forever ni lebih banyak daripada gaji hakiki saya. So kat sinilah saya nak beritahu, masa bekerja, gaji basic saya sebagai juruteknik 1,740 je. Kalau campur OT pun dalam 25-26 gitulah sebulan. Tapi dekat Forever dapat lebih daripada 2,000 lebih tu. Alhamdulillah dapat 5 angka. Terkejut lah kan. Kita tak pernah dapat income sampai 10,000, 11,000. Kalau saving memanglah dapat 10,000 kan bekerja. Tapi sekali selepuk masuk 10,000 lebih itu, kan kita macam terkejut kan. Dulu gaji 2,000. So buat Forever, fokus boleh sampai 10,000, 11,000. So kita fikir balik, bincang semua dengan isteri. So kita nekatlah untuk berhenti kerja. Kita tinggalkan kerja yang lama, kita fokus pada Forever. Tapi kita berhenti kerja tu, kita tak berhenti saja-saja je. Kita rekrut dulu orang-orang kilang tu. Kita still ada harmoni lah dengan orang-orang company lama tu. Kita masih ada hubungan. So sampai sekarang pun memang kalau diorang, saya masih lagi kontak dengan diorang. Macam nak barang, saya hantar pergi kilang. So still dengan kilang tu tak putus lah orang kata.
ni dengan isteri memang sangat seronok. Sebab apa? Kita ke mana saja je bersama. Kita pergi COD barang, kita pergi jumpa orang, kita buat demo, semua sama-sama. Kan best kan buat kerja sama-sama kan? So sebagai husband ni, kita sebenarnya seorang supporter kepada isteri kita. Kita bagi support daripada segi moral, motivasi dan kena jaga emosi. Sebagai contoh lah, bila isteri tengah buat coaching, macam saya ada anak kecil yang baru setahun, 2 tahun, baru 2 tahun umurnya. Bila isteri tengah buat coaching, kita jagalah anaknya kan. Kita tak nak bagi macam budak kecil kan, dia suka ngacau-ngacau orang kan. So kita jaga anak kita betul-betul. Kita bagi isteri kita coaching dengan tenang. So kita lagi satu, bila buat kerja dengan isteri ni, kita kena bagi-bagi tugas. Macam isteri buat coaching, buat prospecting, recruitment. Kita jaga anak, kemas rumah. Tapi dalam masa yang sama, kita still buat rainbow. Kita buat yang apa, tak pakai kos punya. Kita rainbow dekat Facebook, kat WhatsApp. Kita still lagi membantu isteri kita. Isteri je, bukan isteri kita. Okey, dari segi emosi pula. Perempuan ni, dia dalam mana-mana pun semua dia kuat, tapi dia paling lemah dalam penjagaan emosi. So kita sebagai suami, janganlah tengok bini kita tengah beremosi aja, kita pun buat tak tahu aja. Kita kenalah support kan. Kalau macam dia tengok dia tengah penat, stres, kita datanglah picit-picitkan bahu dia, kita bagi dia tenang, betul? Janganlah kita buat tak tahu aja, kita penat pun kita nak orang picit-picit. Okey? So diorang akan lebih macam rasa lebih stabil dan rasa, wah, laki aku datanglah picit aku. So macam dia relax, tenang kan. Dia tenang, kita pun happy. Lagi satu, dan kalau kita tengok diorang tengah tension ke kan, diorang tengah buat slide, nampak macam penat buat slide. So kita datanglah, kita dekat dengan diorang, jom kita keluar jalan-jalan, pusing-pusing taman ke. Macam saya duduk dekat Desaru sekarang ni, memang setiap petang, hampir setiap petang lah kita akan pergi laut, pergi dekat jalan-jalan ke Desaru, tengok laut kan. Time tu janganlah pergi kosong, pergilah belikan aiskrim ke. Beli aiskrim pun diorang dah seronok sebenarnya, sambil tengok laut, makan aiskrim. Itu pun dah boleh buat diorang gembira, betul? Emosi diorang akan terjaga tenang. So kata orang, nak bahagiakan suami, kena jaga makan dan pakainya. Nak jaga isteri, jaga emosinya. Isteri gembira, kita pun tenang. Tak adalah kita kena bebel aja. Okay. So next, kita kena jadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik ni, kita orang perempuan ni, diorang ada terlalu banyak perkataan untuk diorang luahkan setiap hari. Dari yang saya cari dekat Google, perempuan ni kuota untuk berkata-kata satu hari, untuk keluarkan perkataan dia 20,000 hingga 30,000 ataupun lebih setiap hari. Tapi lelaki sikit aja, 7,000. Dalam satu hari pun kadang pun memang habis gitu je lah 7,000. Kadang tak habis pun 7,000. Macam perempuan ni, kalau 25,000 tu mesti boleh kasih lebih lagi. Kadang-kadang sampai 50,000 patah perkataan. Kadang-kadang tak cukup. Nak tu 25k pun tak cukup. Nak bercakap aja, tapi dia bukan bercakap, dia orang sebenarnya bercerita. Diorang, itulah cara diorang untuk meluahkan perasaan diorang kan. Kadang-kadang diorang kan stres dengan customer, dengan masalah-masalah customer yang tu, yang ni kan diorang nak bercerita. So kita jadilah pendengar yang baik. Janganlah diorang berborak kita, tapi kita buat tak tahu aja, dengar tak dengar je, jangan itu. Tapi dia bercerita, kita sautlah sekali kita borak-borak dengan dia. So tak adalah dia orang rasa macam, apalah lelaki aku ni, aku bercerita dia buat tak tahu aja. So masa dulu, masa saya bekerja, saya bukan seorang pendengar yang baik tau. Sebab kita dah kerja shift,
Kadang pergi balik dah 13 jam. Daripada Wahab ke kota tu ada dalam 25-30 minit lah pergi. Balik dah 1 jam kan. Balik dah penat nak berehat. Dia bercerita, kita kadang tertidur. Lepas tu nak tidur tu kita dah tertidur. Dia tak habis cerita lagi. Tak habis 25,000 K dia nak bercakap tu. Last emosi tak stabil, kita kena marah agaknya. So sebab tu bila sekarang ni dah berhenti kerja kan, saya dah full time dengan bisnes ni, dia bercerita, kita dengarlah, kita borak dengan dia. Ada je masa untuk kita borak, time makan, time masak. Sebenarnya dia nak makan apa, kita pandailah untuk apa, two way communication lah. Kita nak bercakap dengan dia. So biarkan dia punya 25,000 K tu habis. Jangan sampai terbawa ke besok. Besok dah tambah 5, dah jadi 5,000 K pula. Patut kenaan. 50,000 K pula. Dah satu hal lagi kita nak tengok 50,000 K. Kita punya 7,000 je. Walaupun tak habis, tapi besok still lagi masuk lagi 7,000. Takkan bertambah kalau kita punya. 7,000 tu lah. Tak ada besok 7,000 tambah lagi 7,000, 14,000 tak ada. Kita punya 7,000 je. Tak adalah nak buat tambah-tambah. Macam dia orang 25 tambah lagi 25, besok dah jadi 50,000. Tak habis bawa lagi. So dengarlah apa dia orang nak bercakap. Kita share lah apa. Biarkan dia nak bercakap, asalkan dia tenang, dia happy. Okay. Dah lebih 15 minit ke? Belum lagi Boleh lagi. Okay, Ada lagi ke? Okay. Last lah. Dalam bisnes ni, apa-apa pun kita jangan putus asa. Kita berbalik kepada rule nombor 1. Jangan putus asa, jangan mati, mesti masuk mesyuarat. Masuk Teppanyaki sistem dia. Okay. Masa zaman bekerja dulu, saya memang jarang dapat masuk Teppanyaki bila pagi kan, sebab shift pagi terlalu banyak sangat mata-mata yang memerhati. Kalau dengar pun menyorok-nyorok lah, tapi tak berapa dengar sangat lah. So sekarang ni alhamdulillah start Isnin pagi dan Rabu pagi saya dapat dengar Teppanyaki. Kita dapat ambil apa, booster lah. Kita booster kita punya energi, kita punya apa, semangat untuk berbisnes tu. Janganlah kita apa, dah putus asa, lepas tu tak nak masuk kelas lagi. Lepas tu kata aku tak boleh lah macam ni, nak buat gini. Kelas tak masuk, Teppanyaki tak nak dengar. Lepas tu energi tak ada. Memang mati gitu je lah. Orang kata. Apa-apa pun bila berbisnes ni, kita support kita punya partner. Kita macam sebagai seorang suami ni, kita kena tahu kita tak boleh bagi dia orang buat kerja banyak-banyak tau, partner kita ni. Kita kena bagi tugas. Macam dia orang biasa perempuan akan coaching untuk tim. Dia orang coaching akan buat prospecting. Kita sebagai suami, kita ambil alih lah tugas untuk jaga-jaga barang, kira stok. Kita buat apa, pergi COD, pergi hantar barang. Kita jangan bagi semua dia orang buat kerja tau. Nanti dia orang penat, kita pula jadi mangsa. Biar kita buat kerja sama-sama, bahagia sama-sama, happy sama-sama. Tak adalah biar dia je semua. Lepas tu takkan kita nak, kita apa, dia orang buat kerja, kita takkan nak tunggu gaji je kan. Kita kena buatlah sama-sama. Barulah bisnes tu lebih indah, lebih menarik orang kata buat bisnes sama-sama ni. Okey. Sebagai kata-kata terakhir, kita sebagai seorang suami ni hendaklah sentiasa support isteri kita dalam berbisnes, sentiasa bersama-sama. Jangan bagi dia seorang, kita buat sama-sama. Dia happy, kita happy, semua happy. Okay. So isteri gembira, pintu rezeki sentiasa terbuka. Okay. Terima kasih. Selamat. Semoga dengan pengusian saya pada hari ini dapat memberi inspirasi kepada suami-suami di luar sana untuk bersama-sama membantu isteri dalam berbisnes di dalam Forever ni. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.